Taliban adalah kumpulan fundamentalis yang pernah memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001 ketika pencerobohan Amerika Syarikat menggulingkan rejim di negara itu. Kumpulan ini dibentuk pada awal 1990-an oleh Mujahidin Afghanistan atau pejuang gerila Islam bertujuan menentang penjajahan Soviet di negara itu pada tahun 1979 hingga 1989 dengan sokongan rahsia dari CIA dan Pakistan. Kebanyakan ahli Taliban adalah dari puak Pashtun, etnik terbesar di Afghanistan dan paling dominan di bahagian selatan dan timur negara itu. Perhatian dunia mula ditumpukan terhadap Taliban selepas serangan 9/11 di World Trade Center di mana Taliban dituduh memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan gerakan Al-Qaeda. Pada 7 Oktober 2001, satu gabungan ketenteraan pimpinan Amerika Syarikat menyerang Afghanistan dan menjatuhkan rejim Taliban. Setelah hampir 2 dekad peperangan berlangsung, Taliban sekali lagi telah berjaya mengambil alih tampuk pemerintahan Afghanistan pada tanggal 15 Ogos tahun ini. Ibu kota Kabul jatuh ke tangan mereka tidak sampai 10 hari dan menyebabkan mantan Presiden Ashraf Ghani lari meninggalkan negara itu. Kehebatan Taliban kali ini benar-benar mengejutkan dunia. Justru menimbulkan persoalan mengapa mereka terlalu kuat dan sukar ditewaskan berdekad lamanya. Jadi mengapa Taliban begitu kuat? Jawapannya terletak pada faktor dan keadaan di dalam dan di luar Afghanistan. Di dalam negara, pasukan keselamatan sedikit terkepung dan terbeban. Walaupun misi latihan yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah memperkuatkan kemampuan pihak polis dan tentera Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih tidak mampu menandingi kehebatan Taliban yang mempunyai sejarah peperangan yang panjang. Selain itu, pihak kerajaan lebih cenderung untuk mengupah militia pro-government untuk menjaga keamanan kawasan luar bandar. Tindakan ini dilihat gagal untuk melindungi penduduk tempatan kerana pasukan militia hanya akan berjuang apabila dibayar dan tidak bersungguh-sungguh memerangi Taliban. Taliban sering menggunakan keganasan untuk terus melemahkan keyakinan terhadap pemerintah, seterusnya melemahkan kemampuan Kabul dalam setiap kempen peperangan. Taliban juga dilihat kerap melancarkan perang saraf yang terbukti lebih efektif dalam melemahkan pemerintahan Afghanistan. Selama 2 tahun terakhir, Taliban telah melakukan kempen pembunuhan rahsia yang menyasarkan pemimpin masyarakat, ahli politik dan anggota tentera penting seperti juruterbang. Kerajaan di bawah pemerintahan Ashraf Ghani ketika itu mulai hilang kepercayaan dari rakyat Afghanistan kerana tidak lagi mampu untuk membendung keganasan Taliban. Selain itu, Taliban juga memilih untuk melemahkan tentera udara Afghanistan dengan membunuh juruterbang di kediaman mereka. Strategi yang melampau namun berkesan ini menyasarkan individu yang penting dalam organisasi ketenteraan. Serangan ini juga dirancang sebagai propaganda untuk memaksa juruterbang tentera udara yang lain meninggalkan jawatan mereka. Taliban telah lama mempunyai hubungan yang kuat dengan penduduk tempatan di hampir setiap pelosok Afghanistan. Taliban adalah rakyat asal Afghanistan dan mereka sangat memahami dinamika tempatan, sosial dan politik. Mereka mempunyai interaksi dengan penduduk tempatan, jadi amat mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat. Menurut penganalisis politik, Taliban juga lebih arif dalam kepentingan geografi dan strategi kawasan mereka. Selain itu, kegagalan pihak pemerintah, korupsi dan nepotisme juga banyak membantu kumpulan ini mendapatkan sokongan tempatan. Akibatnya, Taliban telah membentuk satu struktur politik lokal alternatif iaitu sistem pemerintahan bayangan atau shadow government. Ini adalah alternatif yang dirasakan lebih baik bagi sesetengah rakyat berbanding polisi pemerintah yang sedia ada. Organisasi Taliban mempunyai sumber kewangan yang kukuh dan telah lama diketahui menjalankan sistem cukai tempatan untuk menampung kos membeli senjata api serta operasi peperangan. Mereka mengenakan beberapa cukai, antaranya adalah cukai terhadap pelombongan bahan mineral, cukai perlindungan daerah serta menjalankan perdagangan candu atau opium. Umum semestinya mengetahui bahawa Afghanistan adalah pengeluar opium terbesar di dunia yang mana boleh digunakan dalam penghasilan dadah jenis heroin. Dengan anggaran nilai ekspor tahunan sekitar 1.5 hingga 3 bilion dolar, perdagangan opium menjanjikan sumber kewangan yang kukuh kepada gerakan Taliban. Menurut sumber, cukai penanaman sekitar 10% akan dipungut dari petani atau peladang dan cukai juga dikenakan terhadap makmal pemprosesan serta penyeludupan opium ke luar negara. Anggaran pendapatan tahunan Taliban dari ekonomi opium adalah sekitar 100 juta hingga 400 juta dolar yang mana merangkumi hingga 60% daripada pendapatan tahunan mereka.
Pengunduran Amerika Syarikat dari bumi Afghanistan juga memberi kekuatan kepada Taliban yang mana menimbulkan idea di kalangan para pejuang bahawa mereka telah memenangi peperangan ini. Penarikan diri sesebuah kuasa asing dari negara yang bergolak seperti Afghanistan ini menjadikan keadaan bertambah buruk, namun pada masa yang sama mewujudkan keadaan yang cukup sempurna bagi Taliban untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Selain itu, musuh tradisi kepada Taliban seperti Panglima Perang Ismail Khan yang menguasai kota Herat di sebelah barat juga telah ditawan. Manakala, pesaing di sebelah utara, Jeneral Abdul Rashid Dostum dan Atta Muhammad Nur dikatakan telah melarikan diri ke Uzbekistan ketika pasukan mereka terpaksa meninggalkan segala senjata dan kelengkapan perang di Mazar-e Sharif. Taliban menyatakan mereka ingin membentuk satu pemerintahan Islam yang inklusif dengan puak-puak lain dan bersedia untuk sebarang rundingan. Mereka telah berjanji untuk menegakkan undang-undang Islam dengan persekitaran yang lebih aman. Namun, kebanyakan rakyat Afghanistan tidak lagi mempercayai Taliban dan takut bahawa pemerintahan mereka akan menjadi ganas dan menindas seperti suatu ketika dahulu. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.